Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Dalam video ini, kita nak belajar standard pembelajaran 5.2.5 iaitu menyelesaikan masalah melibatkan janjang geometri. Contoh, hasil tambah hingga ke tak terhinggaan suatu janjang geometri ialah 7 dan hasil tambah dua sebutan pertama ialah 48/7. Cari semua nisbah sepunya yang mungkin. Okay. Jadi soalan cakap S infinity adalah 7. Kemudian hasil tambah dua sebutan pertama adalah 48/7. Okay, dia nak cari berapakah nilai R. Okay, jadi kita mula dekat sini. S infinity kita tahu formulanya adalah A bahagi 1 tolak R. Okay. Dan kita bawa 1 tolak R ni ke atas, dia jadi darab. Kita jadikan dia, kita labelkan dia sebagai persamaan pertama. Kemudian kita buat ni pula. S2 sama dengan 48/7. Okey, kita tak boleh guna formula ini. Sebab apa kita tak boleh guna formula ini? Sebab kita tak tahu nilai R. Kita tak tahu nilai R. Jadi kita kan ke formula ni dia bergantung kepada nilai R kan. R kurang daripada 1, R lebih besar daripada 1 kan. Jadi kita tak tahu nak pilih yang mana satu. Jadi kita tak boleh guna formula Sn. Maka kita boleh guna formula yang satu lagi. Ingat lagi tak? Selain daripada kita boleh guna formula Sn, hasil tambah juga kita boleh guna formula ini kan. S2 bersamaan dengan sebutan pertama tambah sebutan kedua kan. Awak ingat lagi di mana sebutan pertama adalah A, sebutan kedua adalah AR. Okey. Jadi kita gantikan sebutan pertama dan sebutan kedua dengan menggunakan formula ini. Langkah berikutnya kalau awak perhatikan, kita boleh fakturkan A tambah AR ni kita boleh fakturkan. Kita boleh keluarkan nilai A, kita dapatlah A darab 1 tambah R kan. Okey, kemudian kita labelkan dia sebagai persamaan kedua. Okay, jadi apabila kita dapat dua persamaan, langkah berikutnya adalah kita boleh gunakan kaedah penggantian. Kita gantikan persamaan 1 ke dalam persamaan 2. Kita gantikan persamaan 1 ni dekat sini. Jadi A kita gantikan dengan 7 darab 1 tolak R. Okay, kemudian langkah berikutnya nak buat apa? Okay, 7 ni kita pindahkan ke sini, dia jadi darab 7 kali 7, 49. Kemudian kurungan ni, kita buka kurungannya, kita kembangkan. 1 darab 1 dapat 1 kan, dan seterusnya macam biasalah. Dan kita selesaikan yang dalam ni, kita dapat yang ini. Okey, kemudian kita kembangkan, kita dapat 49 tolak 49 R kuasa 2 sama dengan 48. Okey, kita pindahkan 48 ke sebelah kiri, negatif 49 R kuasa 2 kita pindahkan ke sebelah kanan, kita dapat yang ini. Kemudian kita terbalikkan sekali lagi, sebab kita nak R kuasa 2 tu di sebelah kiri. 49 tu kita campakkan ke sebelah kanan, dia jadi bahagi. Ini adalah R kuasa 2. Kita nak cari R kuasa 1, kita tahu R sama dengan positif negatif, punca kuasa 2 1/49, di mana punca kuasa 2 1/49 bersamaan dengan 1/7. Okay. Contoh berikutnya, jika Ali menyimpan RM1000 di bank yang memberi 5% faedah setahun, cari bilangan tahun minimum supaya wang simpanannya melebihi 2 kali ganda. Okay, macam mana kita nak buat? Kita kena bina dulu jujukan dulu, jujukan janjang aritmetik ke janjang geometri. Okay. Jadi tahun pertama dia menyimpan sebanyak RM1000. Kita boleh tulislah T1 sebutan pertama ataupun tahun pertama RM1000. Tahun berikutnya dia dapat 5% faedah setahun. Maksudnya tahun berikutnya dia dapat 5% faedah. Jadi tahun kedua macam mana nak buat? Okey, tahun pertama dia ada 1000. Tahun kedua memang dah ada 1000 kan, tapi dapat lagi faedah 5%. Bermaksud kenalah tambah faedah tersebut. Tambah 5% faedah daripada tahun pertama lah, 5% darab tahun pertama, darab 1000. Jadi kita tekan kalkulator, kita dapatlah tahun kedua jumlah wang simpanannya adalah RM1050. Okey, begitu juga tahun ketiga. Tahun ketiga, okey, jumlah wang sedia ada RM1050. Tambah pula 5% faedah setahun. Maksudnya 5% kalilah tahun kedua ni RM1050. Okey, jadi kita dapatlah
jumlah wang pada tahun ketiga adalah RM1,102.50. Okey. Jadi kita dapatlah jujukan, satu jujukan janjang geometri 1000, 1550, RM1,102.50. Okey, di mana nilai A adalah 1000 dan nilai R adalah 1.05. Kemudian dia nak cari bilangan tahun minimum supaya wang simpanannya melebihi 2 kali ganda. 2 kali ganda tu maksudnya 2 kali ganda daripada simpanan pertama, daripada simpanan awal ni. Okey, berapakah bilangan tahun yang diperlukan supaya wang simpanannya melebihi 2 kali ganda daripada RM1,000 ni. Okay, jadi kita tahu ini adalah sebutan pertama, sebutan kedua, sebutan ketiga, simpanan tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Dia nak cari pada tahun keberapakah jumlah wang simpanannya melebihi 2 kali ganda daripada tahun pertama. Maksudnya 2 kali ganda daripada 1000 lah. Boleh Jadi kita dapat Tn lebih besar daripada 2 kali 1000. Maksudnya Tn lebih besar daripada 2000 lah. Kita gantilah formula Tn. AR, N tolak 1 kan. Kita masukkan nilai A, kita masukkan nilai R. Okey. Kemudian 1000 ni kita campakkan ke sebelah kanan, dia jadi bahagi. Okey. Kemudian kita tak boleh tukar. 2 tu 1.05 kuasa berapa dapat 2 tak ada kan. Jadi kita letaklah log di kedua-dua belah. Persamaan. Kita selesaikan macam biasa. Kita selesaikan macam biasa. Okay, awak dah tahu buat ni. Kita dapatlah N lebih besar daripada 15.2062. Ingat, N tu adalah sebutan. Bilangan sebutan tak boleh perpuluhan. Dia mesti integer. Jadi kita nak ambil N yang lebih besar daripada 15.2062 adalah N sama dengan 16. Maksudnya, pada tahun ke-16, jumlah wang simpanannya melebihi simpanan tahun pertama. Itu maksudnya. Okay. Jadi, kalau awak nak semak, cuba awak masukkan nilai. Cuba awak cari nilai. T15 berapa, T16 berapa. Jadi, kita dapat tahun ke-15, jumlah wang simpanannya ini. Tetapi, masuk tahun ke-16, jumlah simpanannya barulah melebihi tahun pertama. Melebihi 2000. Itu maksudnya. Ini cara kita nak semak. Okey, jadi sila buat latihan di dalam buku kerja, muka surat 107, soalan 1 hingga 4, serta buku teks, muka surat 149, latih diri 5.9. Okey, nombor perpuluhan berulang. Contoh, ungkapkan perpuluhan jadi semula berikut dalam bentuk hasil tambah bagi suatu janjang geometri. Seterusnya, ungkapkan nombor itu dalam bentuk pecahan termudah. Kita ada 0.5. Kemudian ada titik dekat atas. Okay, apa maksud titik dekat atas ni? Maksudnya, nombor 5 ni dia berulang. Kalau titik tu dekat atas nombor 5 ni, maksudnya 5 tu saja yang berulang. Kita boleh tulis macam ni. Dan ini maksudnya apa? Maksudnya 0.5 tambah 0.05 tambah 0.005 dan seterusnya. Itu maksudnya. Jadi kita boleh tulis ni sebagai kosong ini. Kita boleh tulis ini 0.5 tambah 0.05 tambah 0.005 tambahlah sehinggalah infinity sehinggalah infinity. Jadi macam mana kita nak tulis dia dalam bentuk pecahan dengan menggunakan formula S infinity. Okey, mudah saja Kita tahu A-nya adalah 0.5, R-nya adalah 0.1, maka kita carilah S infinity. Formula dia adalah A bahagi 1 tolak R. Kita masukkan nilai A, kita masukkan nilai R, maka kita dapatlah S infinity sama dengan 5/9. Mudah saja Okey, kita lihat B pula. Macam mana kita nak tukar 4.035 ini kepada bentuk pecahan terringkas dengan menggunakan formula S infinity. Seperti tadi kita tahu nombor ini dia akan berulang dekat yang titik ni. Maksudnya dia akan berulang macam ni. 4.035, 035, 035 dan seterusnya. Okey. Oleh kerana ada nombor dekat depan ni, kita boleh tulis macam ni. 4 tambah ini. Kita boleh tulis macam ni. Di mana kita tahu 0.0350 ni kan, kita boleh tulis macam ni. Kenapa kita nak tulis macam ni? Supaya senang kita nak dapatkan bentuk macam ni. Ini cara yang mudah.
Jadi daripada sini kita tahu dia adalah bersamaan dengan 4 tambah 0.035 untuk ini, tambah lagi ini, tambah lagi ini dan seterusnya. Jadi kita tahu ini adalah bersamaan dengan S infinity. Maksudnya 4 tambah S infinity. Jadi kita carilah apakah nilai dia S infinity. Kita masukkan dalam formula macam biasa kan. Kita masukkan dalam formula di mana A adalah 0.035, R adalah 0.001. Jadi kita masukkan dalam formula S infinity. Kita selesaikan sikit-sikit dulu. Kita selesaikan bawah dulu. Okey, kemudian yang ini kita tukar dia jadi bentuk pecahan. Kita dapat ini. Jadi kita gabungkan saja. Maka kita dapat 435 per 999. Itu jawapannya. Okey, jadi sila buat latihan di dalam buku kerja. Buku surat 105 soalan 3, buku surat 108 soalan 5. Kemudian buku teks buku surat 148, latih diri 5.8, buku teks buku surat 149, latihan intensif 5.2. Itu saja video saya. Sekian, terima kasih.